And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, 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 all we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada orang tak boleh tengok benda ni, kita simpan sekejap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Coach Cita. Okay. Bukan Cita List, tapi Cita Top List. Alamak, dua muka keluar. Satu je. Okay. Malu pula keluar dua. Kan, nampak dah bercin. Alright. So, macam biasa sebelum saya start, tim teknikal, adakah suara saya okey? Ada gema di pagi raya, ada? Okay, semua okey. Alright, jadi seperti yang saya janjikan malam ni saya ada tetamu, bagi saya special lah sebenarnya, sangat-sangat special sebab yelah, kalau ada orang yang sudi untuk berkongsi pengalaman secara orang kata secara percuma je, dia nak kongsi pengalaman dia nak cerita dekat semua macam mana dia hadapi semua benda tu. So bagi saya tu macam satu anugerah lah kan, satu hadiah kan, satu rezeki daripada Tuhan sebab temukan saya dengan orang yang tersebut. Jadi malam ni kita akan bersama dengan tetamu saya yang mana dia nanti kita korek lagi rahsia dia, tapi dia sakit, dia ada kecederaan lah, cedera kan, bukan sakit. So dia ada kecederaan di bahagian pinggang dan dia dah alami tu dekat nak dekat 10 tahun macam tu lah kalau saya tak salah. Nanti kita dengar cerita daripada dia, tapi macam biasa, rugi sangat-sangat kalau anda yang terlalu ke ataupun yang tengah tengok saya punya live ni tak share dekat wall masing-masing ataupun tak share dekat tu kawan-kawan ke, jiran-jiran ke, kenalan ke yang ada sakit pinggang tu. Mana tahu cerita yang disampaikan oleh tetamu saya ni boleh memberi inspirasi ataupun boleh bagi ilham untuk anda mencari solusi. Sebab setiap masalah yang terjadi ni mesti ada solusi. Kan? Kecederaan mesti ada cara penyembuhan. That's why saya sebagai physical therapist ataupun sport therapist, setiap kali klien saya injured, saya cakap this is not the end of the day. Kita kan ada Tuhan. And kesembuhan tu sebenarnya dia satu miracle, tapi kita kena work on, kena usaha, kena cari the best way, kena terimalah apa cara yang orang bagi dekat kita and kita kena nilai which is good or not, tapi jangan pernah give up untuk come back. Okay, that's why masa pengalaman saya lah dekat Institut Sukan Negara, saya tengok atlet negara kan yang injured teruk-teruk kan, tapi diorang tak pernah give up. Especially Dr. Lee Chong Wei dengan Nico David, masa tu saya sempat lah, tak adalah saya jaga dia tapi saya sempat mengiringi saya punya supervisor yang in charge Lee Chong Wei dengan Dr. Nico David kan. So memang
sebenarnya patutlah diorang ni level-level legend. Sebab diorang ni kecederaan tu setiap inci badan ada kecederaan. Bukan sakit ada kecederaan setiap inci badan. Tapi diorang tak pernah give up. Dan diorang buat ataupun diorang main sukan tu yang tak pernah harapkan untuk jadi apa. Nak jadi nombor satu dalam negara lah, nak jadi tak. Diorang buat sebab diorang tahu yang diorang suka sukan tu and diorang tak give up. Tu yang best tu. Jadi sekejap lagi, kita nak dengar cerita daripada tetamu saya ni. Kenapa dia tak give up? Sampai sekarang dia main sukan. Sukan apa ke tu? Sekejap lagi kita tahu. Okay, jom kita jemput dia. Kita jemput dia dalam live ni. Dah siap share kan, Tim? Dah siap share dah semua. Alright. Hai Abang. Assalamualaikum. Abang Jai dengan tonjak dia. Tonjak lah. Kita panggil apa? Tanjak. Tanjak bodoh. Tanjak. Okay. Abang Jai. Kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Selamat Supaya malam. semua kenal kan. Apa tu? Muhammad Faizal bin Muhammad Najib. Tanjak. Atau lebih Kenalkan diri sikit. mesra dipanggil Abang Jai. Jangan panggil uncle panggil abang lah apa. Kalau lengan buat macam tu besar mana? Uyo. Okay. So panggil Abang Jai je lah. Uncle Jai, Atuk Jai. Belum ada cucu. Belum ada cucu lagi. Okay. Jadi itulah. Saya nak tahu juga sebab tadi kita sempat sembang sekejap je kan. Jadi hari ni saya nak dengar orang kata lebih detail. Abang cerita daripada mula sampailah law ni. Macam mana abang kena kecederaan tu. Saya nak layan ni. Tapi sebelum tu abang dah share ke live ni dekat abang punya page? Saya ada tadi Page kita panggil wall Facebook. Saya dah ya share ke? page. Untuk saya dah bagi makluman pada page macam Malaysia Strongest Man apa semualah. Atas, Okay, yang lain tu atas sudi bicara rakan-rakan kita kalau ada nak share. Kalau rasa sesi live ni bermanfaat, share lah. Betul, setuju. Okay, jom kita dengar cerita abang. Okey, nama dah beritahu. Saya 37 tahun. Mula terlibat dalam sukan, saya ingat daripada sekolah lagi lah, macam-macam sukan lah kan. Antara dia sukan yang agak berasak, gentleman game, rugby. Zaman sekolah, zaman saya servis dalam tentera pun saya sebenarnya pesara tentera. Saya bersara awal atas tiket medical board. Tiket apa? Sebab saya bersara awal medical board. atas alasan medical board. Dan tu saya nak cerita tu pasal medical board tu. Wah, saya tak pernah dengar kan. So, saya bersukan. Dan saya masuk tentera pun atas tiket sukan. Saya pernah menyertai pasukan Black Hawk di UDM. Itu UDM sendiri lah. Main beberapa tahun dan masuk bertugas macam orang lain. Dan nasib saya tak baik, nasib saya malang. Saya cedera waktu bekerja. Saya jatuh dari ketinggian 5 tingkat. Pada 2004 abang buat apa sampai jatuh tingkat 5 tu? 2004. Buat apa kita tak boleh cerita sebab sebab dia sulit. Oh sulit, okay faham. Sulit. Tapi tingkat 5 bapak So masa saya jatuh berat saya dalam lingkungan 75 ke 80 kilogram. Saya jatuh dari ketinggian tu menyebabkan saya cedera pada tulang belakang saya di bahagian L1 dan L5. Cedera jenis kecederaan tu? Fracture. Okay. Tu cedera. Yang ni cedera? Ya, yang ni cedera. Bukan sakit. Dan bukan sakit. Akibat kecederaan tu saya terlantar selama 9 bulan. Dan waktu tu doktor pakar dari Malaysia ni tak ramai.
Yang ada kita dulu ramai, zaman saya dulu ramai doktor dari luar. Dalam kes saya, doktor tu dari Egypt. Dari apa? Gym? Dari Mesir. Egypt. Yang Egypt. kecewa waktu tu dia cakap dengan saya, dengan keluarga, dia kata saya harapan untuk berjalan dah tak ada dah. Wow. Doktor. Aduh lah. Memang saya dah 9 bulan tu saya memang agak-agak sedih kan. Sebab kita seorang yang aktif, tiba-tiba kita kena terlantar atas katil, merundung nasib kata kan. Boleh ke aku berjalan balik ni? Tapi berkat kesabaran keluarga, waktu tu saya tak kahwin lagi. Berkat kesabaran keluarga, berubat sedikit demi sedikit, hari demi hari, saya berjalan 9 bulan saya start bertongkat. 9 bulan. So macam mana reaksi doktor tu? Reaksi doktor tu, dia terkejut. Dia sangat-sangat terkejut. Dia kata 1 tahun 6 bulan macam tu pun belum tentu saya boleh jalan. Kalau kata saya ada peluang berjalan, 1 tahun 6 bulan pun saya tak boleh jalan. Saya datang, saya boleh naik wheelchair sebenarnya. Saya naik wheelchair lah, tapi saya nak tunjuk kat doktor tu, saya kata saya dah boleh jalan dengan tongkat. Saya datang dengan tongkat. Itulah. Saya tunjuk ada saya dah jalan doktor. Tapi dia cakap bahasa Inggeris lah. Saya bahasa Inggeris agak kurang sikit. Saya cakap dia tunjuk tongkat depan muka dia. Oh, okey. Kayaknya memang jumpa dia pun dengan tongkat. Saya percaya saya boleh jalan lagi. Faham. Dan akibat tu lama juga dalam proses nak baik, nak pulih tu sampai sekarang pun tak pulih lagi sebenarnya. Tak pulih lagi. Maksud dia tulang semua dah okey dah, jantung semua, tapi bila kita dah pernah alami kecederaan ni, dia tak macam dulu. Dia tak macam 100% kita dahulu. Betul? Then, sebab benda dah damage kan, dah rosak. dia dah rosak. Struktur tu dah terganggu dah. Sebenarnya saya bukan hanya tulang belakang saja. Saya punya pelvic, apa lagi? tulang pelvic dia. Maksud dia berpusing gitu. Disebabkan jatuh tu. Saya punya tulang tumit kita kan keras kan. Maksud dia tak ada som-som, dia memang padat kan. Betul. Dia pecah terus, dia bersepai. So tulang tumit, kaki. Dia patah kepada 3 bahagian. So dia sampai sekarang tu dia cacat kekal lah. Sebenarnya dia dikategorikan cacat kekal. Kalau saya ni degil. Sebenarnya orang boleh cakap, orang suruh saya apply sebenarnya OKU, tapi saya tak mau. Saya tak mau downgrade diri saya. Yes. Itu yang sebenarnya, bukan degil, tapi sebenarnya anda rasa diri anda bahagia. Acik. Saya rasa saya macam manusia lain yang sihat. Kan? Saya servis lagi. Lepas saya cedera tu, saya servis lagi dalam 3 tahun sebelum saya disahkan untuk keluar baris lah. Maksud dah ni keluar baris, berhentilah. Dan dalam tempoh tu saya seorang yang aktif, dah jadi seorang yang pasif. Bila saya jadi pasif, saya start sakit macam-macam. Saya start sakit pinggang, saya start kaki-kaki, badan saya mula lemah, saya tak macam dulu. Saya ingat benda tu berlalu tanah. Saya dah keluar daripada tentera pun, saya pergi kerja, saya tak amalkan gaya hidup sihat dah. Saya abaikan saya punya kesihatan, saya abaikan saya punya fizikal. Kan? Sebab gila nak kerja kan, gila nak cari nafkah. Kan? Betul. Akhirnya saya sedar, saya memang minat main gym. Daripada saya kecil saya minat main gym. Saya suka tengok orang dulu Gusti wrestling lah. Itu juga ada waktu tu. Sama lah. Itu aja waktu tu ada kan. Sekarang budak tak minat wrestling. Nak menipu banyak sangat. Menipu lah. Tak real. Entertainment game kan. So saya kembali ke gym. Saya 2000. So saya ditimpa 2000 Malangan 2004. Sama tarikh dengan tsunami, kejadian tsunami 24 Disember. Dan saya datang balik ke gym 2007. Oh, 3 tahun. 3 tahun saya tak buat apa-apa. Betul saya training. Saya niat training tu tak ada sebab
sebab nak jaga kesihatan dah. Saya nak jaga fizikal je, bukannya. Dan boleh kesihatan kita lah kan. Betul. Apa yang saya sedar Betul. bila saya mula dah main gym, pinggang saya tak sakit. Waktu saya Main mula gym tu sendiri ke ada orang ajar? Sendiri ya, pandai-pandai lah. Sendiri. Hari-hari bicycle lah. Oh. Kan. Waktu tu je tahu. Kan. Betul kan? Dalam Betul. bukan kot. Saya main benda tu je. Saya main benda yang saya tengok dekat dinding ada, satu je saya main. Okay, faham. Tapi yang best Itu untuk beginner. Ada rujukan, bukan main buat je. Bila apa yang saya sedar, bila saya bersenam kembali, saya tak sakit pinggang. Itu benda yang saya pertama kata, masa tu saya tak tahu pasal fisio, saya tak tahu ada fizikal macam Mashita ni kan, saya tak tahu, saya tak kenal pun. Tapi masa tu mindset saya kata, kalau aku berhenti bersenam, aku akan sakit lagi. Kan? Betul. Jadi saya bersenam je lah, sampai sekarang saya bersenam je. Tapi kebelakangan ni, saya ingat dalam 6 tahun ke 7 tahun kebelakangan ni, saya start terdedah dengan dunia fitness. Dunia fitness kita, industri fitness kita kat negara kita pun dah makin kebal. Ya, makin naik. Makin bagus. Kan? Saya join sukan strongman, sukan kekuatan. Saya bukan antara yang pioneer dekat Malaysia ni, ada yang lagi yang otak-otak lah. Tapi saya join sukan ni satu sebab dia, saya nak buktikan yang kata orang macam saya ni yang sama level dengan OKU ni pun mampu buat. Itulah. OKU kalau badan besar macam tu, orang pun macam kan. Kata betul ke OKU ni yang besar je. Betul lah pasal. Jadi saya join sukan ni. First saya punya tournament dekat Labuan. Saya main beberapa tahun. Tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah pinggang, tak ada masalah pun, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi itulah macam macam ada soalan kat bawah tu kan. Dia ada tanya abang lah. Daripada injury tu berapa lama tu? Adakah memang 9 bulan ataupun 3 tahun ataupun berapa yang abang rasa abang ambil masa tu? Okey, saya mula bangun daripada katil 9 bulan. Saya saya recovery saya ingat dalam 7 tahun macam tu. Wow. Cerita dia masa saya start gym baru saya tak recovery, full recovery lagi. Sebab masa tu kita tak tahu apa itu fisio, apa itu. Kan? Yang kita tahu recovery sakit kan, rehab tak tahu kan. Yang kita tahu sakit badan kita cari tukang urut. Ya. Jadi macam sukan tu kan, kenapa sukan strongman bukannya sukan weightlifting ke powerlifting ke? Banyak kot yang obstacle run ke. Waktu tu saya dikenalkan, sukan ni dikenalkan oleh seorang guru saya sebenarnya. Zaki Han, Datuk Ahmad Zaki. Dia orang yang bertanggungjawab masukkan sukan ni, masukkan saya dalam sukan ni lah. Orang yang antara orang terlibat lah kan. Sama lah, dia pun pengaruh saya juga. Dia mempengaruhi saya lah. Dia mempengaruhi saya kata, kenapa main gym, lift heavy tapi tak masuk tanding. Saya pun rasa tercabar, saya masuk lah. Tapi dia tak tahu saya cedera apa. Dan saya tak pernah beritahu saya cedera apa. Saya tak beritahu. Lepas tu ada yang berulang. Maksudnya kecederaan tu ada berulang tak? Any kecederaan yang dulu-dulu, sekarang ni ada tak berulang? Dia nak kata berulang tu, dia boleh kata selalu berulang lah sebenarnya. Kan. Yes. Dia akan berulang. Kalau kita start
leka tak jaga, dia akan jadi lagi. Kalau kita tak buat rehab, dia akan jadi lagi. Kalau kita tak betul stretching, dia akan jadi lagi. So, sentiasa kena buat. Setuju? Sentiasa kena buat. So kalau nasihat saya kalau ada bajet, rajin-rajinlah jumpa fisio, rajin-rajinlah buat rehab. Tak semestinya orang yang bersukan dia perlukan fisioterapi ni kan. Betul. Kadang-kadang macam saya sendiri, saya sedar sebab apa saya sakit pinggang adalah bila masa saya punya otot teras tak kuat. Core Core muscle saya tak kuat. Core masa tak kuat. Jadi bila saya train strongman, saya terlibat dengan latihan-latihan compound macam squat, macam bench press, deadlift, semua melibatkan core strength yang banyak lah untuk angkatan tu kan. Betul. So bila saya buat tu, saya sakit pinggang tu berkurang kan. Itulah, itu yang orang tak sedar. Cuma bila kita dah start bersenam, bila kita start melatih otot tu, dia perlu di orang kata apa, di maintain. Release berapa? Release, yeah. Dilonggarkan balik. Kita dah stresskan dia, kena longgarkan balik. Yang tu orang selalu tertinggal tu. Before and after stretching kan. Yes. Betul. Kadang-kadang orang Jom kita tengok soalan. Apa tu? Kita tengok soalan ni. Ada orang tanya soalan ni. Bro Jai, siapa yang support untuk hidup kembali dengan gaya yang sihat ni? Siapalah orang kata orang kanan, orang kiri? Memang dia sendiri? Untuk kembali hidup dengan gaya sihat, dia sendiri lah. Dia macam orang kita ni kebanyakannya dia mula bersenam balik bila dia mula sakit, bila dia tipu sesuatu. Jarang-jarang orang yang sihat macam biasa, dia orang sendiri dia datang gym, dia buat senaman atas kerelaan dia. Macam contoh penyakit diabetik sendiri, penyakit pesakit jantung. Dia datang ke gym atas nasihat doktor. Macam tu juga dengan saya. Saya datang ke gym sebab saya rasa saya lemah. Itulah betul. Betul sebenarnya. Tapi benda tu atas diri saya sebab bila kita ditimpa sesuatu, kita akan cari sesuatu untuk baiki lah. Kalau ada kesedaran lah. Kalau ada kesedaran hanyut macam tu je lah. Hanyut je lah. Sebab kata apa, bedridden 9 tahun lah tak boleh jalan kan. Bukan 9 bulan, 9 tahun lah tak boleh jalan. Ada orang tanya ni mesti yang tak tahu apa tu sukan strongman dengan main gym. Dia kata apa beza training strongman dengan main gym ni? Aku boleh cerita sikit lah sebab yelah sukan ni sebenarnya agak kurang famous. Okey, beza sebenarnya tak ada beza pun. Sebab sukan strongman sendiri perlu ke gym. Tak ada beza. Cuma yang membezakan sukan strongman dan orang yang main gym adalah kaedah training dia. Kaedah latihan dia. Macam strongman sendiri, dia berlatih untuk jadi kuat. Orang yang datang ke gym yang buat untuk fizikal, macam contoh kata dia nak badan cantik, dia nak jadi bodybuilder. So dia melatih otot dia untuk cantik. Kan? Untuk kelihatan objektif cantik. Tak sama kan? Objektif tak sama, tapi kedua-duanya kena datang ke gym untuk berlatih. Itulah beza saya dengan fizio. Nampak macam sama tapi kita ada objektif yang berbeza. Kan? Mungkin Abang Jai kurang, kalau pernah dengar lah, tapi physical therapist ataupun sport therapist ni memang dekat Malaysia masih lagi kurang lah. Ada dalam kalangan physical therapist ni adalah fizio, ada. Tapi macam saya purely, kita belajar kan, memang belajar sport therapist. Kita belajar pasal kecederaan. Memang khas. Saya bukan certified ataupun degree fizio, tak. Saya memang sport rehabilitation. So, memang 4 tahun tu belajar pasal kecederaan je daripada baby, budak, orang besar, orang tua, OKU, orang sengit, orang apa semua kita belajar. Kan 4 tahun kita ambil masa. Tapi saya lah, macam saya ni orang kata rezeki, saya dapat praktikal dekat ISN, dekat ni R&D lah. Kita jaga high performance athlete.
Yang macam siapa tu? Irfan Samsudin ke, Chong Wei ke, Nico David. Yang geng-geng Olimpik ni lah. Saya duduk dekat dalam tu. Tapi memang dekat Malaysia tak ada benda ni. Tapi macam abang cakap lah, kita nak bagi manfaat dekat orang kan. So bila duduk dalam line sport therapist ni, dia limited untuk orang sport tau. Tu yang saya macam, kita tak puas. Kan kita tak puas. Kita nak explore lagi. Saya pun masuklah dekat line orang biasa. So bila masuk dekat line orang yang kata bukanlah national punya atlet level kan. Ada je orang macam ni yang memerlukan kami. Kami duk berkurung kat dalam tu jaga atlet. Tapi orang luar pun ada yang memerlukan kami. Yang memerlukan ilmu kami ni lah. Supaya boleh bantu. Sebab dia physio dengan physical therapist kan memang objektif dia sangat beza. Mungkin physio ni objektif dia pain management. Dia akan discharge bila you dah boleh jalan, you dah boleh gosok gigi, you dah boleh jogging kan. Tapi macam sport therapist ni kita ada aim. You nak apa? You nak main strongman balik ke? Ataupun you nak pergi berlari balik ke? You nak speed berapa laju? Dalam 100 meter you nak speed berapa? 11 second? Kami lah yang kena buat benda tu. Kan? Sebab dia dah injured kami akan tolong. Tapi bila dah settle tu kita akan pass dia dekat coach lah kalau dia ada coach. Sebab coach dia bahagian teknikal lah. Kita kurang faham sikit pasal teknikal. Kita faham fungsi badan je. Mana yang kita nak aktifkan. Mana yang kita nak tingkatkan. Tapi memang coach, kalau macam main bola lah, dulu saya jaga orang main bola kan. Coach kena ajar lah main bola, takkan saya pula nak ajar main bola kan. Tapi untuk dia dapatkan tendangan yang sama macam sebelum dia injured tu, tu kerja saya. Sebab kita ada mesin, kita ada data kita semua kan. Lepas tu ni Cik Fizah ni dia tanya, kenapa orang strongman ni biasa badan besar tak macam orang main gym? Apa benda ni? Apa soalan dia? Okey, saya boleh jawab soalan ni. Tak semua atlet strongman badan buff macam saya awak tengok sekarang lah. Ada yang sangat lean. Itu bergantung cara. Saya tu. Saya tu. Saya kecil je. Bergantung. Boleh tak flip 2.5 kan? Bergantung cara dia jaga makan. Bergantung apa yang dia makan. Contoh kata, macam saya kata tadi lah, misi berbeza, kaedah training juga berbeza. So strength, sukan kekuatan, makan dia certain amount kan, berapa kalori kan. Mungkin kita nak cukupkan kalori macam mana orang buat badan, berapa banyak kita nak makan, berapa banyak portion kita perlu makan. Tapi ada sangat disiplin yang boleh jaga makan dan badan dia orang cantik. Contoh dia yang saya kenal Arif Khalil. Abang Arif. Nanti saya nak ajak dia agak. Dan beberapa yang vegan tu? Vegan tu apa? Akmal kan? Ya. Cantik kat badan dia. Badan lawa-lawa. So abang ni dalam kategori mana? Saya dalam kategori macam Brian Shaw lah macam tu. Puff. Apa? Tak adalah. Saya on off. Saya sekejap kecil, sekejap besar. Saya sukakan progress tu. Saya sukakan proses tu. Itulah. Tapi masih lagi aktif Saya masih aktif bersukan dan masih aktif juga mengajar juga. Mengajar? Ajar apa tak? Ajar orang main strongman? Ya, mengajar sukan strongman. Ke main gym? Ajar. Dekat mana tu? Saya base Nur Alustar, Kedah. Ni Muhammad Tarmizi Zulkifli, mungkin coach pula. Abang Jai punya kot, sifu terbaik ni melatih saya 3 bulan online, dipantau selalu oleh Bapak Garah. Kenal ke? Hai Wak. Assalamualaikum. Kan kalau tak garang tak dapat result kan? Kita bukan garang lah, kita tegas sebenarnya. Sebab kita nak ada result, nak ada kualiti. Kalau kita kejar duit, tak payah garang-garang. Kau nak buat, tak nak buat, duit aku ambil, kau pergi belah kan? Betul tak? Trainer pun kan, tapi bila anda dah bayar tu, macam mana? Yes. Result lah puas hati sendiri kan? Kalau tak puas. Tak puas hati. Dia sebenarnya nak puas hati je. Alright ni, Bro Jai, Persatuan Bro ada buat program untuk promote sukan suami ni dekat public tak? Public ke? Public ke? Ada macam, ada. Yelah.
Macam sebelum pandemik kita memang ada, kita sangat aktif buat pertandingan, buat pertandingan. Yang terakhir kita buat adalah di Shah Alam tak silap. Shah Alam. Masa tu Hari Sukan Negara tak silap saya. Lepas tu sorry yang last kali kita buat Malaysia Strongest Man bulan berapa itu, kita buat bulan 11 ke? Ke bulan tapi tahun ni dah tak ada dah. Tahun ni tak dibenarkan. Tak tahulah Bukan- kalau ke depan dia keluar SOP baru, dia kata peserta aja boleh, penonton tak boleh, mungkin kita akan buat juga lah. Oh ya. Kalau wanita tu macam mana? Ada sambutan yang hangat tak? Wanita setakat ini kita ada yang paling kuat dekat Sabah, dekat Johor. Ada ramai ke sambutan daripada Kan? wanita dalam sukan strongman, sangat ramai. Ramai Tapi semua besar-besar ke kecil macam saya? Semua besar-besar macam abang ke kecil macam saya? Apa, Kositos kita pun biasa bertanding kan di Terengganu. Besar. Saya paling kecil. Aduh, semua berat 180 lah apalah. Saya seorang je 49. So memang kita dah tempah. Tempah nombor 10 kita dah tempah. Ada. So sebenarnya training juga nak main lagi, tapi memang orang kata nak guide daripada orang yang betul lah kan. Sebab saya ni pandai jaga orang sakit je, jaga diri sendiri ni susah sebab kita tak ada mata ketiga kan. Kita jadi mata ketiga orang, kita ni nak mata ketiga juga. So mungkin lah, insyaAllah lah. Nanti saya dah okey sikit, tiba-tiba muncul lah. Tapi bagi yang ringan-ringan dulu lah. 20, 30, 50. Habibah B. Wow. Saya pun berlatih daripada seorang yang lemah juga. Sampai sekarang pun saya masih lemah. Saya tak kata saya kuat. Kan? Saya masih lemah tapi peningkatan tu ada. Peningkatan demi tahun ada peningkatan dia. Semua kita percaya dengan progress tu atau tidak. Trust the progress. Tapi pernah ajar wanita tak? Wanita setakat ni tak ada lagi. Tak ada. Memang itulah. Ada Kan, ada tak apa. permintaan tu ada, tapi kena tengok dulu lah, kena tunggu duga, kena screening dulu. Oh ya. Yelah kalau macam mana cara screening tu? Maksudnya memang nak orang yang ada pengalaman ke ataupun orang daripada zero pun tak apa? Daripada zero pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kita kena tahu dia punya kemampuan daripada awal, kena buat dia punya fitness test. Betul. Saya suka melatih by data, maksudnya by number. Every week dia punya progress. Every month progress dia berapa dia punya pencapaian. Saya suka number. Saya melatih orang suka number. Saya tak suka you ambil 10 kg and then you buat. You ambil 15 satu kata, saya tak suka. Benda biar ada data lah kan, kita mengajar. Data lah kan. Betul. Tapi macam kan abang cakap latih lelaki kan. So far orang kata ada tak orang yang memang injured datang nak training juga benda macam tu? Cuba ingat balik. Rasanya kalau yang datang ni tak pernah tak ada injured, semua ada. Scoliosis. Saya ada scoliosis Saya ada. Scoliosis. Tulang bentuk S. Dia scoliosis. Wow. Tapi saya refer dia pada fisio lah kan. Sebab dia sebenarnya bagi saya lah kan. Tak mustahil. Ada yang ada imbalance masa dia datang dengan saya, masa dia tak balance. Dia punya lower back dia agak tebal sebelah. Memang sampai sekarang pun macam tu. Tapi dia keep on training. Cuma saya sebagai seorang trainer, saya nasihatkan dia lah. Saya rasa kena buat rehab, kena pergi jumpa fisio kan. Melabur sikit lah, keluar duit RM1 sikit. Betul lah. Macam ni kita dah tahu dah ada physical terapis. 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 Sport therapy. Saya potong malam ni sebenarnya saya potong malam ni. Duk anggur. Tak cuba kan? Kenapa tak cuba? Cubalah. Sesuatu yang baru. So macam saya pun sekarang ni kita more to manual therapy. Kita manipulate otot tu. Tadi kan cakap longgarkan kan.
Kalau tak kena cara longgar tu dia jadi ketat balik tau. Sebab dia badan kita ni macam sistem. Kan bila sistem tu kita kacau, kita tak manipulate betul, dia akan auto lock. Tu yang banyak terjadi dekat orang yang memandai ni. Bukan tak boleh tapi bila memandai dia akan jadi auto lock. Jadi bila dia jadi auto lock tu dia akan jadi yalah spasm, stiff. Kalau tight okey lagi kan. Kalau tegang biasa okey. Kalau dah stiff macam tu, dah keras macam batu tu, itulah susah. Especially Betul, kalau saya macam pernah jumpa klien dia punya romboid dia punya thread dia, tradisi dia sangat keras macam batu. kan. Tu yang macam mana nak manipulate benda tu. Dia kena ada cara lah. Kan? Kena baca jumping sikit. Saya bagi orang yang boleh buat kerja lah. saya takkan memandai-mandai. Itu bukan kerja saya. Itulah janganlah sebab benda ni boleh bawa kepada kecederaan lain. Sebab romboid kan, kalau romboid tu kan dekat spine, dekat tulang belakang. Salah tekan, tak faham struktur tulang dengan struktur nerve. Silap-silap boleh lumpuh immediately, boleh lumpuh orang tu. Tu biasa. Itulah saya kan? memang Sebab akan tolak lah. Bagi dia buat rehab dulu. Bagi dia buat rehab dulu kan. Tapi macam sekarang ni bila dah orang kata memanglah sakit abang on off kan. Tapi pencapaian tertinggi tu, ceritalah sikit deadlift berapa, squat berapa, highlight ke, bomber ke, berapa tan. Macam malu pula ni cakap. Aceh. Tak ada, saya Sikit. Saya kalau dikatakan dalam open kategori, saya antara yang lemah lah sebenarnya. Top berapa? Top 10, 20, 30? Beberapa kali juga dapat top 10. Yes. Mana lemah macam tu top 10? Maksudnya tak lemah di kalangan atlet lah maksudnya tu. Kan. Okey lah tu level OKU punya saya kan. Kan. Orang macam abang tak tahu pun seorang je nombor 1 kan. Tak boleh lah banding dengan orang kata Apple dengan ni. Saya sebenarnya lebih suka nak bagi inspirasi pada orang tu kan. Sebab kita injured tak Betul. Sebab tu kena bagi tahu berapa berat tu. Deadlift ni boleh lah. Cara manusia biasa 240 plus 200 lebih plus squat 200 plus. Itu lah pencapaian tertinggi lah. Sekarang kita tak tahu lagi, lepas pandemik kita tak pernah try lagi kan. Overhead 100 plus. Itulah, no wonder lah orang kata abang memang kena besarkan lagi saiz otot. Jangan bagilah lemak tu overtake sebab dia lemak dengan otot ni dia ada fungsi tersendiri kan. Tapi bila saiz otot abang makin besar, lemak susah nak duduk kat situ. Kadang-kadang orang cakap, tak boleh main sukan ni kena ada lemak juga. Betul. Tapi janganlah banyak sangat. Biarlah otot yang banyak sebab dia nak buat kerja. Lemak ni dia more to protection. Kan dia nak melindungi sistem kita mana-mana yang badan detect, bahaya ni, lemak pun datang. Bahaya ni, lemak datang. Tapi macam abang kan bila dah ada macam tu, vitamin juga. Memanglah. Sebab tu kata jangan kata tak ada, kena ada tapi jangan sampai dia overtake otot. Kan? Sebab otot ni dia boleh buat kerja. Dia akan lindungi juga sebenarnya otot ni. Cuma dia more tu buat kerja. Kan macam abang memanglah core kena sangat-sangat kuat. And then cuba check pelvic kan. Pelvic tu balance ke tak. Tertik ke belakang, tertik ke depan. Yang tu pun kena bagi balance kan. Sebab bila tak balance, kuat macam mana pun, orang kata tiang tu tak balance, pakailah konkrit jenama apa pun dia akan tetap juga sakit ataupun runtuh lah kan. So that's why check balik. Check balik struktur tulang, check balik otot tu mana yang longgar, mana yang tegang. Cuba cari yang tak aktif kan. Sebab otot kita ni, contoh macam kondisi ada 4. Kadang-kadang seorang satu dia suka tidur ataupun dia buat kerja 10%, orang lain 100% kan. So tu yang boleh bagi orang kata comeback. Pain tu dia jadi comeback. Cuba check lah. Okay. Jadi ni Habibah B, apakah kriteria yang perlu ada untuk menjadi strongman bagi wanita? Ada yang berminat dah ni.
Kriteria dia, apakah kriteria dia bang? Saya ada satu je. Kalau nak training dengan saya ada satu je. Hati Tak mau kira kental? tak kira saiz fizikal dia berapa besar, berapa kecil. Tapi hati mau besar. Oh, mau besar, saya ingatkan kental. Sebab yes, saya setuju dengan abang. Hati mesti kental bang. Saya pun tak sangka saya main dulu kan. Memang saya pun tak sangka lah hati saya kental. Sebab yelah tengok tayar 200. Tak boleh terbayang dengan saya yang kecil nak mampus kan. Sebab saya asal daripada budak basketball. Budak futsal, budak basketball. Mana pernah gym-gym ni bagai. So saya ambil masa setahun untuk basic je. Basic tu maksudnya yang saya cakap tadi lah, buat activation, baiki balance, baiki struktur badan. Lepas tu dalam masa 6 bulan kita build up muscle lah. Masa tu memang pump kalori banyak gila lah. Makan macam membela saka kan. Lepas tu barulah boleh angkat tayar 200 tu. Tapi memang saya nak main balik bang. Kalau tu lah nak tahu gym tu kat mana? Ampang, Masa Maju? Oh saya dekat Kedah. Kedah. Jauhnya cik oi. Tak apalah. Saya pergi training Datuk Zaki lah nanti. Cerita. Tak nak. Cerita. Datuk Zaki suka seksa. Aduh. Tapi rasa sama je lah kot cara. Favorite dia seksa orang. Dia duduk Saya kat kursi sampai. je. Yes. Duduk kat kursi je. Tak nak Buat. cakap. Aduh, geram je. Kita Right, nak kaki angkat dia atlas tengok dia tu kan. menangis. Kan. Macam mana? Bingit dia tengok dia. Geram je. Betul lah tu duduk atas kursi. Cita, kau angkat ni. Cita. Kau bawa ni dari sana pergi sini. Berlari, berjalan. Geram. Geram. Tapi betul lah hati kena kental. Nanti saya pergi training balik lah dengan Datuk Zaki kan. Ni ada yang tanya ni, dekat JB ada ke team strongman ni? Macam belum popular dekat Johor. Ni fantastic man ni. Dia orang JB Johor. ada, kita ada legend di JB. Kita ada Asmui, kita ada Megat Zubaidi, kita ada Rashid, dari Pontian. Sebenarnya Johor Bahru antara pioneer. Tim skuad Johor ni antara pioneer dalam sukan strongman di Malaysia. Tapi betul tak saya tanya, kalau salah betul kan, betul tak bila nak involve dalam sukan strongman ni sebenarnya investment tu sangat tinggi lah untuk yalah makan, supplementation, recovery, betul tak? Ke tak? Macam mana bagi abang lah? Setuju dan tidak bersetuju juga. Sebenarnya makan kita kena makan, cuma kita kena gana portion saja sebab kita need kalori need kalori, kita nak bergerak. Kita nak bergerak perlukan minyak, perlukan gas. Satu juga dengan strength. Dia mungkin ada penambahan dari segi pemakanan lah. Mungkin kita rasa kita tambah portion kalori. Lagi segi kalau nak compare lagi segi gear, pemakaian sebenarnya sukan weightlifting, sukan powerlifting lagi tinggi cost dia untuk gear saja. Gear, yes. Betul. Betul. Dia punya knee wrap dah berapa, dia punya elbow pun dah berapa. Betul. Dia belt kan. Itulah. Itulah siapa-siapa yang berminat, bolehlah kalau nak tanya apa-apa nanti tanyalah Abang Jai kan yang lebih tahu. Kalau yang wanita ke apa ke, carilah Datuk Zaki dekat Bangi. Tapi hati mesti mau kental lah. Tak boleh ada hati pun. Jangan bawa hati. Nak pergi training tu hati tinggal je kat rumah. Pergi training je lah. Jangan bawa tu. Serius jangan bawa. Okay. So rasanya tu je perkongsian yang orang kata menarik daripada Abang Jai. Thank you so much Abang Jai. InsyaAllah nanti kita story lagi. Mungkin training ke ataupun macam mana cara abang kurangkan regangan ke in future. Okay? Boleh? Boleh. Alright, ada apa-apa abang nak sampaikan last? Apa tu? Saya ada tak? Ni antara saya punya magic punya barang. Bola Saya akan bawa ke mana-mana ni dalam post bag saya. I see. Untuk releasekan otot tu, betul tak? Kalau saya rasa tight, saya rasa apa, saya akan buat segera.
Maksud dia, sebab seorang yang cedera macam ni, dia bila-bila masa je kena. Betul. Tapi kata-kata terakhir, sampaikan kata-kata terakhir lah untuk mungkin orang injured ataupun sakit pinggang ni lah. Sebagai inspirasi untuk diorang sedari sikit kena pergi berubat. Okey, saya tak ada apa nak cakap. Saya rasa semua dah Coach Sitos dah cakap. Cuma saya nak pesan, kalau kita sakit, kita jangan biar. Kita cari jalan macam mana kita nak pulihkan. Kalau ada duit, banyak mana pun tak guna kalau kita sakit. So, gunakan bajet yang ada untuk kesihatan kita. Maksud dia, pergilah cari physical therapist, of course, fisioterapi. And then kalau dah rasa dah cedera, jangan biar penyakit tu berlarutan. Pergilah. Buatlah sesuatu. Jangan sampai makin teruk nanti baru nak cari. Betul? Sedangkan saya yang patah tulang belakang patah pun saya masih terlibat dengan sukan strongman. Masih terlibat, masih bersukan, masih aktif sampai sekarang. Betul. Itulah kadang-kadang orang cakap kekayaan sebenarnya kesihatan, bukannya duit. Ya. Kalau dapat badan sihat tu, itulah kekayaan yang sebenarnya kan. Ya. Bagi saya lah, bagi orang lain saya tak tahulah. Ya, setuju. Kan, sebab tu saya suka dengan kerja saya. Saya suka dengan kerja saya, walaupun orang cakap tak kisahlah, orang cakap kau kerja macam apa, balaci ke, kuli ke, saya cakap saya tak kisah. Benda ni buat saya happy, saya nak buat. Sekati saya. Yalah, kita bantu Kan? orang dan orang puas hati dengan result dia, kita pun puas hati dengan dia punya kesihatan. Kita dapat dua. Yes. Gaji dapat, pahala dapat. So dia ibadat. Yeah. Kan. Itulah. So, insyaAllah Abang Jai, kita jumpa lagi. Kan kalau saya pergi Kedah, tak apa, saya pergi Kedah. Aku pun singgah Kedah kan, ada klien kat Kedah, saya roger lah Abang Jai. Kan? Okay Abang Jai, thank you so much untuk sharing yang sangat-sangat awesome. Kita jumpa lagi next time. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Alright. See? Real case. Patah tulang belakang. Kecederaan. OKU. Dah title OKU. Tapi because of belief. And because of belief jugalah saya dekat sini. Sebab tu saya jenis yang saya memang percaya. Sebab nothing is impossible. And kesembuhan ni adalah miracle. Kalau Tuhan bagi, tapi mesti kena usaha. Tu yang saya belajar throughout the day kan. Saya jumpa dengan ramai sangat orang sakit. Saya jumpa dengan ramai sangat orang yang orang kata diuji dengan kecederaan, diuji dengan kesakitan yang melampau. Tapi disebabkan tak pernah putus asa, sanggup korban duit, tenaga dan masa. Usaha macam-macam. Macam tu je tu sembuh. Kan sebab kalau hidayah tu milik Allah, miracle pun milik dia juga. So minta dekat dia supaya apa keluar tu? Sabar sikit je. supaya diberikan nikmat tu lah kan, dikembalikan. Tapi kalau dia dah nak ambil nikmat tu tak apalah. Redha dan usaha lagi untuk dapat benda yang lain. Macam tadi Abang Jai cakap, memang dia dah cacat kekal tapi dia kata dia hidup, dia tak mati lagi kan. Tak mati lagi, kita masih lagi boleh menikmati hidup ni. Nampak? Patah tulang belakang pun badan boleh sadar. Dia orang kata 1,000 dan 1,000 lah kalau kes yang macam tu. Alright, jadi bagaimana nak reach Citos? Saya Habib. Saya ada je dekat KL ni. Kalau nak consultation ke apa, boleh je calling nombor saya, tim saya akan letak kat bawah ni, ataupun join group Telegram. Tanya seberapa banyak soalan yang dekat dalam tu, saya punya tim akan jawab. InsyaAllah kalau saya tak sempat, call je saya. Call je saya akan jawab soalan anda. Saya ada di PJ, saya duduk di PJ. Jadi siapa-siapa yang duduk dekat KL, Lembah Kelang ataupun Putrajaya, boleh je calling saya. Kita set satu masa untuk spot massage ke, nak buat apa, nak baiki sakit lutut, nak baiki sakit belakang kan. Boleh consult dengan saya boleh datang ke rumah sebab sekarang ni memang kita buat services ke rumah dahulu. Ataupun kalau yang jauh tu, saya boleh consult dengan menggunakan SB96, this one. Okay, this one ni saya memang panggil dia tangan halimunan saya. Because of teknologi dia yang sangat-sangat menarik,
Kan kita spray je, dia boleh kurangkan sakit. Tapi saya selalu ingatkan, bukan sebab dia. Orang kata, yelah dia membantu lancarkan darah. Tapi kalau kita tambah dengan teknik yang betul, spray dekat tempat yang betul, stretching dekat tempat yang betul, dia punya kesan akan maksimum. Sebab tu dapatkan SB96 ni dengan saya tau, dan tim saya. Bukanlah katanya dapat orang lain. Tapi kalau dapat dengan saya ni, kelebihan tu lain. Kan? So macam tadi pun Abang Jai cakap baru jumpa Citos ni. Kan? Mana datang Citos ni? Nak buat macam mana? Lama sangat belajar 4 tahun. Ni pun sambung lagi. Mungkin insyaAllah doakan saya sampai ke PhD supaya saya dapat membantu lebih ramai lagi yang sakit di luar sana. Kan macam sekarang ni saya bantu yang lumpuh, boleh berjalan, saya bantu yang ada masalah tengkuk sampai dia boleh training balik. Apa lagi? Banyak lah. Banyak. Kan terlalu banyak yang mana buat saya belajar, yang orang kata hidup dekat dunia ni takkan lepas daripada semua benda tu kan. It's either orang kata sakit badan ni tak ada orang lah yang tak ada. Tu je lah saya boleh conclude kan. Semua orang tengah suffer. It's either you mengaku ataupun tak. And you usaha cara yang macam mana. Kan ni jasad kita ni pinjaman tau. Jaga baik-baik. Invest dekat diri sendiri. Kalau rasa tak boleh makan makanan yang berkhasiat, cuba dapatkan suplemen yang boleh membantu. Nama pun suplemen, makanan tambahan kan, pokok tambah. Ataupun cuba dapatkan juga makanan yang berkhasiat supaya badan kita terjaga daripada dalam sampailah keluar. Tak adalah cakap saya ni seperti physiotherapy, saya tak sakit. Tak adalah saya cakap macam tu. Saya pun pernah injured. Jatuh motor 3 kali berturut-turut sampai mata pun hilang sebelah. Tapi because of orang kata kita cuba kan. Saya punya mata masa tu dah blank. Tapi saya cuba juga, saya cakap saya nak baik. Kan, believe. Miracle tu. Keajaiban tu akan ada kalau kita believe yang kita akan baik. Kan, minta dekat Tuhan yang aku nak. Aku nak. InsyaAllah memang, bukan confirm lah, memang akan dapat. Okay, dengan izin dia insyaAllah boleh dapat. Okay, jadi siapa-siapa yang nak reach saya boleh je contact nombor dekat bawah ni. Boleh WhatsApp saya lah. Sebenarnya better WhatsApp sebab kadang-kadang saya dengan klien saya tak dapat nak angkat call. Kan, tak sedap lah pula bila saya tak dapat call. Asyik dah keluar noti je kan, toteng. Tak tahu siapa call. Cuba WhatsApp dulu and tanya soalan. Saya akan hantar voice. Saya akan hantar voice. Kan? Ataupun kalau siapa-siapa yang nak try SB96 ni, nak saya consult macam mana nak pakai SB96 ni kan. Bolehlah order dengan saya ataupun saya punya dropship dekat Johor ada, Terengganu ada, Melaka ada. Kalau nak dengan diorang lah yang mana duduk dekat area yang saya sebut tadi tu lah. Okay. Dan memang sebenarnya saya tengah sebenarnya kita baca kat apa? Tengah nak kembangkan tim kita sebab yalah bila bila kita nak tolong orang ramai tak cukup saya seorang je. Saya tak mampu nak jaga 100 orang. Jadi dari saya perlukan tim. Saya perlukan anda-anda yang berhati mulia kan, yang nak kejar pahala, at the same time dapat juga rezeki kan, join tim saya. Alamak, terlepas baru masuk live. Tak apa Cik Zakuan. Boleh tengok nanti. Boleh re-tengok. Re-tengok. Kan, tak apa. Okay, so disebabkan tak ada bateri, saya pun tak perasan lah. Tu yang sebelah sana tu. Kantor ni.
mana mic? Aduh, okay. Okay, tak apalah sebab dah last kan. Aduh. Tu nampak muka siapa. Okay, tak adalah. Okay, jadi dapatkan dengan saya. Sekejap, keluar balik. Keluar balik tawaran tu untuk siapa-siapa yang dapatkan SB96 dengan Cheetos. CTOS, tapi saya bukan Captain Cheetos. Saya Coach Cheetos. Daripada harga 168, saya bagi diskaun RM98 sahaja. Kalau yang mana duduk dekat area tadilah, Putrajaya, Lembah Kelang, Selangor, KL. So boleh dapatkan dengan saya. Saya ada last stock sikit saya simpan sebab free postage. Buat apa saya nak simpan banyak kan? Sebab sekarang ni tengah free postage. Kalau COD kena charge RM2. Okay, kena charge RM2. So siapa-siapa yang nak boleh je roger dekat saya. Benda ni membantu kan. Yang menyembuhkan bukan saya, bukan SB9. Alright. Jadi bolehlah call saya kat bawah tu. Kita jumpa besok untuk regangan. Esok. Regangan bersama dengan seorang coach Muay Thai. Saya pun tengah bincang dengan dia sebab saya cakap dia cuba bagi satu cara Muay Thai ni yang boleh menguatkan ataupun mengurangkan sakit badan kan. Tu untuk besok lah. Jadi jangan lupa sebagai tanda support guys, kita share sebagai sebagai tanda anda support lah dengan konten yang saya bagi dekat anda ni. Bolehlah follow saya punya Instagram, like saya punya Facebook kan, dan share lah FB Cheetos Rehab and Recovery ni kepada lebih ramai orang supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat ni, dapat ilmu rare ni, dapat kenal ataupun dapat tahu rupanya dekat Malaysia ni ada seorang perempuan ni dia tahu nak buat nak manipulate otot dengan cara dan anda faham kan, sebab biasa benda macam ni tak ada orang Melayu ada, tapi dia macam tak terkeluar orang tu. Macam saya sekarang ni saya keluar daripada zon selesa saya nak berjumpa dengan anda. Saya nak jumpa dengan anda, saya nak cubalah sebaik yang boleh untuk selesaikan masalah anda. Saya nak. Alright, bos pula dah. Bos Izon belum call lagi. Saya minta maaf Cik Zakuan. Mungkin dia sibuk sebab sekarang ni dia tengah ni. Tapi saya akan notify dekat dia. InsyaAllah dia kata minggu ni. Terus sampai Zaz. InsyaAllah minggu ni dia akan cuba call untuk pasal dropship dengan agent. Kita duduk satu bumbung. Kita cuba yang terbaik. Bantu lebih ramai lagi orang yang tengah sakit ni. Kan? Ramai yang memerlukan kita ni. Yes. Okay. Semoga ilmu yang diberi ni bermanfaat. Semoga perkongsian tadi bermanfaat. So tu je daripada saya malam ni. Kan? Tu je daripada saya. Kita jumpa lagi besok. Hopefully tak ada dah technical punya problem macam ni lagi. Okay? So jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Peace. Blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah.